Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Ishak, I2034950. Saya akan bentangkan tentang latar belakang kajian. Menurut pernyataan Kasmini Kasim 1992, iaitu pernyataan berkaitan sindrom hyperkinesis, iaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder, iaitu ADHD, menafsirkan bahawa tingkah laku kanak-kanak yang tidak boleh duduk diam, kurang tumpuan perhatian, lalu agresif, impulsif, resah, suka merosakkan harta benda dan mudah mengalihkan perhatian terhadap sesuatu perkara. Sebenarnya hyperaktif ni dia merupakan sebahagian daripada keadaan manusia. Alexander Christon telah menggambarkan kegelisahan mental di dalam bukunya yang bertajuk An Inquiry into the Nature and Origin of Mental Derangement, di mana beliau mengkaji dan menyelidik tentang sifat dan asal-usul gangguan mental yang ditulis pada tahun 1798. ADHD telah dikenal pasti buat kali pertamanya oleh pakar bahagian pediatric British iaitu Sir George Steele pada 1902. Beliau mendapati bahawa sesetengah kanak-kanak mengalami gangguan di mana mereka tidak dapat mengawal tingkah laku mereka seperti kanak-kanak normal. Namun, ia tidak menghalang mereka untuk menjadi cerdas seperti kanak-kanak yang lain. Menurut American Pediatric Association, APA telah mengeluarkan kenyataan manual diagnostik dan statistik gangguan mental yang pertama pada tahun 1952. Ia memberi maksud bahawa ADHD ni disebut sebagai disfungsi otak minimum. Maksud ADHD ni sering diubah-ubah dari semasa ke semasa. Jadi, penglibatan kanak-kanak yang menghadapi gangguan ADHD ni, dia memberi kesan kepada pembelajaran diorang, kepada emosi dan juga kepada sosial diorang. Kanak-kanak ADHD ni, dia sangat memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Jadi, setiap pihak sangat penting dalam memainkan peranan agar kanak-kanak ADHD ini boleh memajukan diri seiring dengan kanak-kanak normal yang lain. Jadi, sokongan keluarga sangat penting terutamanya daripada ibu bapa. Sebabnya ibu bapa ni dia merupakan tulang belakang kepada kanak-kanak ADHD ni supaya diorang dapat ubah diorang punya gangguan tu ke arah yang positif. Ibu bapa boleh melakukan aktiviti harian contoh macam belajar, melukis, menyanyi, menari dan sebagainya. Melalui aktiviti tersebut, kanak-kanak ADHD ni dapat membantu mereka menerima diri diorang dan juga diorang akan rasa dilindungi dan dihargai. Selain itu, bimbingan guru di sekolah juga sangat penting dalam membantu mereka dalam pembelajaran dan mengembangkan kemahiran sosial mereka. Guru perlu memberi penghargaan dan juga pujian kepada mereka supaya mereka terus bertingkah laku dengan baik. So, kajian ini penting kerana ia dapat memberi kesedaran seterusnya jalan penyelesaian kepada ibu bapa. Setengah ibu bapa dia tak mengindahkan tentang anak mereka, menyebabkan kanak-kanak sentiasa berkelakuan sebegitu dan sebegini. Namun setelah diberi penjelasan dan kesedaran, ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa dalam mengawasi anak-anak mereka yang menghadapi ADHD. Soalan kajian, berdasarkan kajian ini, apakah definisi kanak-kanak ADHD? Yang kedua, apakah tingkah laku kanak-kanak ADHD memberi kesan kepada emosi, pembelajaran dan sosial mereka? Dan yang ketiga, apakah peranan pelbagai pihak supaya kanak-kanak ADHD dapat dikawal daripada menjadi agresif? Seterusnya adalah masalah kajian. Para ibu bapa yang kurang mengambil berat aspek kemahiran sosial seperti kebolehan bergaul dan menyesuaikan diri iaitu adaptation, kebolehan berbahasa atau kemahiran berkomunikasi, mempunyai kestabilan emosi dan kemahiran aktiviti motor serta fizikal yang sangat diperlukan bagi mencapai perkembangan yang holistik. Menurut Zahara 2015, kanak-kanak tadika menunjukkan masalah tingkah laku iaitu hyperaktif yang berterusan, mempunyai risiko kegagalan dalam akademik dan sosial yang boleh berlanjutan hingga ke peringkat dewasa. Semakin ramai kanak-kanak menunjukkan masalah tingkah laku hyperaktif ini, maka adalah perlu untuk melaksanakan amalan yang berteraskan penyelidikan bagi mengekang isu ini dari terus berlanjutan dan sekaligus merugikan produktiviti negara. Masalah tingkah laku terjadi disebabkan oleh berlaku penolakan sosial iaitu social rejection dalam kalangan rakan sebaya.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemahiran sosial dalam kalangan kanak-kanak yang tidak mempunyai sosio-emosi yang stabil. Saya Anis Natasha binti Rafi bernombor matrik I20305018. Seterusnya, saya ingin membentangkan bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian ini merupakan kaedah atau teknik yang mereka bentuk atau mengumpul dan menganalisis data supaya dapat hasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Kajian ini telah menggunakan kaedah dari prinsip peneguhan, menjalankan beberapa jenis pemerhatian dan menjalankan prinsip pengurusan tingkah laku. Peneguhan merupakan salah satu aspek yang penting bagi kekalkan atau kurangkan tingkah laku dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Sewaktu memberikan peneguhan, ganjaran perlulah sesuai dan berkesan. Ini kerana peneguhan ini merupakan objek atau situasi yang dapat kekalkan tindak balas pada masa kini atau mungkin akan meningkatkan perlakuan pada masa akan datang. Peneguhan perlulah disukai oleh murid itu sendiri supaya mereka nak libatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Selain itu, bagi aspek pemerhatian pula terdiri pada 3 komponen penting, iaitu yang pertama, hendaklah memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja, dan gunakan tafsiran tanpa penilaian, iaitu semasa tetapi membuat hipotesis yang diperoleh lepas temu bual individu dijalankan. Yang kedua ialah pemerhatian dilakukan ikut seperti yang dirancang, iaitu secara menilai ataupun memerhati kemahiran tertentu, pengetahuan, perlakuan atau sikap yang dikenal pasti, serta menilai sesuatu yang wujud, yang dijangka atau di luar perancangan pemerhati, tetapi haruslah relevan dengan objektif penilaian. Yang ketiga merupakan pemerhatian untuk jangka pendek dan jangka panjang, iaitu mengikut urutan dalam jangka masa yang secara berperingkat supaya memperoleh dapatan yang berkesan dan bermakna. Bagi kanak-kanak yang dikenal pasti mempunyai masalah tingkah laku, pemerhatian akan dilaksanakan secara untuk mengetahuilah keadaan sebenar kanak-kanak tersebut secara natural, iaitu semula jadi. Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid, iaitu dengan menggunakan sampel masa, rekod kekerapan, rekod jangka panjang, rekod interval, senarai semak, rekod anekdot dan skill kadar. Laporan ini juga disediakan melalui pemerhatian yang akan kenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga kebolehan. Itu saja untuk bahagian metodologi. Baiklah, seterusnya nama saya Nishatul Farhana binti Razali, nombor matriks I20305000. Untuk bahagian saya ialah dapatan kajian. Seperti yang kita tahu, dapatan kajian ialah salah satu kajian yang dibuat semasa pengkaji ingin mendapatkan sesuatu maklumat kepada sesuatu kajian tersebut. Baiklah, berdasarkan Akhbar Metro pada tahun 2022, seorang pakar pediatrik perkembangan kanak-kanak ada menyatakan bahawa prevalence anggaran kanak-kanak ADHD ialah 5.29% di seluruh dunia. Manakala di Malaysia pula kekerapan prevalence itu menunjukkan 1% hingga 4.6%. Untuk pelibatan kanak-kanak yang mempunyai ADHD ini, dia akan memberi kesan kepada aktiviti pembelajaran mereka kerana mereka sukar untuk memberikan tumpuan serta perhatian kepada sesi pembelajaran mereka. Kanak-kanak ADHD ini juga mempunyai masalah sukar untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka kerana mereka tidak mendengarkan dengan baik arahan yang disampaikan oleh guru. Jika mereka sedang membuat tugasan yang diberikan oleh guru,
mereka haruslah dipantau serta diawasi supaya mereka menyiapkan tugasan yang diberikan tersebut. Dari aspek sosial pula, kanak-kanak yang mempunyai ADHD ini sukar untuk berkawan dengan kanak-kanak yang lain kerana mereka lebih suka untuk melakukan sesuatu aktiviti itu secara bersorangan. Jika kanak-kanak yang mempunyai ADHD ini bergaul atau bermain dengan kanak-kanak yang lain, mereka akan sentiasa mencetuskan pergaduhan serta pertelingkahan. Menurut Merah 2003, kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri ADHD yang teruk akan menyebabkan tingkah laku antisosial mereka bertambah dan interaksi sosial mereka dengan kanak-kanak lain menurun. Kanak-kanak ini juga akan sering dibuang dan tidak disukai oleh rakan serta guru mereka. Baiklah, sebagai rumusan dalam kajian kami, pengurusan tingkah laku haruslah dititik beratkan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah ADHD ini kerana kanak-kanak yang mempunyai masalah ADHD ini selalunya berkelakuan negatif berbanding positif. Ada kajian yang mendapati bahawa kanak-kanak ini boleh diubah dengan beberapa aktiviti peneguhan yang boleh memperbaiki tingkah laku mereka. Ia dapat mengurangkan tingkah laku yang negatif tersebut, tetapi ia tidak mampu untuk membuang terus tingkah laku yang tidak baik itu. Usaha daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa, guru, masyarakat sekeliling merupakan individu yang sangat penting untuk membentuk semula tingkah laku kanak-kanak yang mempunyai masalah ADHD ini ke arah yang lebih baik seperti kanak-kanak yang normal. Sekian, terima kasih.